Dalam poster tu ditulis Syed Putra Haizam bin Shihab. Shihab ni bukan nama ayah saya, tapi nama Tok Nyang saya. Nama saya Syed Putra Haizam bin Syed Hashim bin Syed Ndut bin Syed Ahmad, Syed Omar bin Syed Hashim bin Syed Yasin bin Syed Ali bin Syed Zain bin Syed Muhammad bin Syed Zain bin Syed Alwi bin Syed Omar bin Syed Zain bin Syed Idrus bin Syed Muhammad bin Shihabuddin Asghar. Ni yang Shihab tu. Jadi kadang-kadang saya kalau pergi program mana-mana, banner naik besar dia tulis Ustaz Syed Putra Haizam Al-Shabab. Saya kata Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Ta'ala. Sebab dipanggil Al-Shabab. Sebab tu orang kata, macam muda Ustaz. Remaja memang orang doa tak berhenti. Bila doa daripada hamba-hamba Allah dalam ala zahril ghaib, dalam keadaan kita tak tahu, maka doa ni makbul. Doa ni makbul. Jadi itu yang nampak mudah ya. Sebenarnya tak apa mudah yang mana pun. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan pagi ni kita akan membicarakan satu perkara yang sangat penting. Berkenaan dengan kehidupan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu siang-siang Nabi kita macam mana. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diceritakan tentang siang Nabi oleh Sayyidina Munib Azdi radhiyallahu taala anhu. Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jahiliyah. Kata Sayyidina Munib Azdi, aku melihat bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika zaman jahiliyahnya umat ni. Ketika Nabi diberikan 5 wahyu, 5 ayat daripada wahyu yang pertama daripada surah Al-Alaq. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bonda-bonda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sendirilah kalau saya pergi Mekah, antara tempat yang saya mesti pergi, walaupun tak termasuk dalam rukun umrah, walaupun tak termasuk dalam rukun haji, tapi saya kalau pergi Mekah, saya mesti akan panjat Jabal Nur. Walaupun saya sampai, walaupun penat macam mana pun, Jumaah pergi ataupun Jumaah tak pergi, saya akan naik Jabal Nur. Sebab apa? Sebab di situ ada riwayat kisah cinta dan pengorbanan yang cukup agung. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa Nabi buat seorang-seorang di Jabal Nur tu? Nabi duduk seorang-seorang kenapa? Sebab di situlah permulaan perunsingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi nak buat untuk islah umat ni. Dahsyat sangat keadaan agama yang telah dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim menyempurnakan pentauhidan kepada Allah. Nabi Ibrahim bina balik Kaabah bersama dengan Nabi Ismail alaihi salam. Kemudian Nabi Ibrahim memanggil manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya manusia memandang hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang memberi rezeki, hanya Allah yang beri kehidupan, hanya Allah yang menciptakan segala-galanya. Dan Allah ketika mana menciptakan langit dan bumi, ketika mana sebelum Allah menciptakan apa-apa atas muka bumi, Allah Ta'ala sebut, Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, inna awwala ma khalaqallah al-qalam. Benda mula-mula, kata Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi sebut pada kami, benda mula-mula yang Allah Ta'ala ciptakan ialah pen. Pen. Sebab tu tuan-tuan, ibu-ibu, benda-benda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun Nabi buat dakwah dalam keadaan susah payah perik, ketika orang ramai lawan Nabi, hentam Nabi, pukul Nabi, baling Nabi dengan najis, baling Nabi dengan duri, baling Nabi dengan macam-macam perkara, sehingga kesakitan, keperitan Nabi. Allah tahu kesakitan tu, Allah tahu keperitan tu, Allah tahu kesusahan tu. Apa yang Nabi SAW buat? Nabi terus buat dakwah. Tanpa peduli apa kata manusia pada Nabi. Ini siang-siang Nabi. Sehingga tak ada orang nak pertahankan Nabi. Allah sendiri pertahankan Nabi. Kita baca surah antara yang terawal yang difirmankan, yang diturunkan, yang diwahyukan kepada Nabi. Apa dia? Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Allah Ta'ala sebut tentang sebuah surah yang Allah bersumpah dengan pen. Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi pen dan apa yang mereka tulis. Kenapa pen? Itulah kata Nabi makhluk yang pertama yang Allah Ta'ala ciptakan daripada seluruh makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan daripada kehidupan. Bila Allah Ta'ala cipta pen, Allah firman, Allah perintah pada pen, apa dia? Uktub. Uktub. Tulis. Apa kata pen? Pen kata,
Ya Rabbi, madza aktubu? Nak tulis apa ni, wahai Allah? Kata Allah, uktub muqadiran likulli syai'in hatta taqumus sa'ah. Tulis segala-gala keadaan, takdir, segala-galanya sehingga hari kebangkitan, sehingga hari kehancuran. Allah Ta'ala buat keputusan untuk hancur dan musnahkan alam. Ada orang tanya pada para ulama, apa makna likulli syai'in, segala-gala yang diperintahkan kepada pen untuk ditulis tadi? Tentang apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ulama kata hatta dua butir pasir yang bergeseran di tengah-tengah lautan yang gelap gelita, hatta butiran pasir yang bergeser itu pun di bawah pena takdir Allah. Sehelai daun yang berguguran di tengah-tengah hutan belantara, di atas apa daun tu gugur, hak tu pun di bawah pena takdir Allah Subhanahu wa taala. Tuan ibu-ibu, bunda-bunda yang dirahmati oleh Allah Taala, kalaulah sekecil-kecil perkara tu di bawah pena takdir Allah, apalagi sebesar-besar perkara. Sakit kita, sihat kita, rezeki kita, umur kita, keluarga kita, anak-anak kita, ujian yang berlalu dalam kehidupan kita. Pasti semua itu di bawah pena takdir. Ini yang menjadi kunci bagaimana hati Nabi SAW dilunakkan daripada segala-gala ujian yang Allah bagi. Nabi bukan malaikat. Qul, katakan, innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Wahai Muhammad, katakan, beritahu kepada mereka semua bahawa ana basyar, aku ni cuma lelaki, mithlukum, seperti kalian, yang Allah berikan kepadaku wahyu. Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Ramadan, bulan padanya Allah turunkan Quran untuk apa? Hudal linnas, untuk jadi petunjuk untuk manusia, untuk jadi petunjuk kepada setiap manusia. Wa bainatin minal huda wal furqan, agar jelas dalam kehidupan manusia yang mana satu petunjuk dan perbatasan di antara yang hak dan yang batil. Untuk membahas sekalian, ini jadi kekuatan Nabi untuk bergerak kuat di siang hari. Nabi jumpa dengan orang, kata Munib Azli, aku lihat Nabi. Masa tu Munib Azli kat mana? Beliau berada di atas suatu bukit yang nama dia Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais kat mana, tuan-tuan ibu-ibu yang dirahmati Allah Taala? Kalau kita pergi Mekah kan, kita keluar daripada Marwah. Kemudian kita keluar pada Marwah, kita nak pergi hotel kita, kalau tahu hotel kita, kita akan lalu susur lorong di belakang Bukit Safa. Ada istana singgah dia. Istana singgah itu dibina di atas sebuah bukit yang nama dia Bukit Abi Qubais. Tak nampak bukit sebab dah ditutup dah. Tak nampak bukit langsung sebab dia simen habis keliling. Sebab tu ibu-ibu dirahmati oleh Allah Taala, antara bukit yang besar yang berada di Mekah dulu ialah Bukit Abi Qubais. Bahkan dikatakan antara bukit yang pertama yang diciptakan sebelum bukit-bukit yang besar-besar diciptakan dalam dunia ni, Allah Ta'ala menciptakan Bukit Abi Qubais. Di atas itulah Munib Azli kata, aku duduk dan aku melihat ke arah Kaabah. Aku nampak Nabi SAW. Nabi masuk ke dalam satu kemah. Nabi kata, ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucaplah la ilaha illallah, kamu berjaya. Apa mereka buat kat Nabi kita? Mereka ludah muka Nabi kita SAW. Muka Nabi kita diludah. Apakah Nabi kecil hati? Apakah Nabi marah? Apakah Nabi sedih? Tuan-tuan, ibu-ibu, Nabi manusia. Nabi ada perasaan. Kalau orang hina Nabi, Nabi menangis. Kalau orang pukul Nabi, Nabi sakit. Kalau orang balik batu kat Nabi, berdarah badan Nabi. Nabi SAW, sifat dia seperti mana sifat manusia zahir. Tapi lapang di dada Nabi SAW. Nabi tak pernah kecil hati dengan siapa-siapa. Nabi tak pernah berdendam dengan siapa-siapa. Hatta orang tu ludah muka Nabi, Nabi bersihkan wajah Nabi SAW. Kita sedang berbicara, ibu-ibu sekalian, tentang seorang lelaki yang kehidupan dia seluruhnya untuk melihat kita semua mengenal sifat dia, Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW bersihkan ludahan pada wajah Nabi dengan hati yang kental, dengan jiwa yang tegar. Nabi pergi ke kemah yang sebelah. Nabi kata lagi, ayuhan nas, wahai manusia, ucaplah la ilaha illallah, kamu akan berjaya. Mereka ambil pasir, mereka tabur pula atas kepala Nabi SAW. Apakah Nabi kecil hati? Dah. Nabi lapangkan hati Nabi SAW. Nabi bersihkan kepala Nabi dengan pasir tadi. Nabi pergi kemah yang seterusnya, dengan ucapan yang sama, dengan kalimah yang sama, dengan keinginan yang sama. Nabi bukan nak dunia, Nabi bukan nak harta, Nabi bukan nak apa-apa. Nabi cuma nak selamatkan umat ni. Nabi tak mau satu orang pun di kalangan umat ni yang tergelincir di tebing-tebing api neraka. Ini siang Nabi SAW.
perjuangan dakwah, perjuangan Nabi, kekuatan Nabi, hadir dalam maksud kehidupan yang Allah Ta'ala utuskan Nabi untuk melihat kita semua mengenal siapa dia Allah, untuk melihat setiap manusia sujud pada Allah, untuk setiap manusia hadir dalam ketaatan kepada Allah. Ini maksud kehidupan Nabi kita diutuskan. Sebab tu kita bangun pagi-pagi ni, di saat kita semua mengantuk, kita semua sibuk dengan segala urusan persiapan jodoh, kita nak bersahur kejap lagi ni. Tapi kita duduk sebentar, kita nak dengar sendiri keadaan macam mana Nabi telah mengorbankan segala-galanya. Inilah kekuatan bangun malam Nabi SAW. Tangisan malam Nabi daripada perkara ni. Tangisan malam daripada penolakan umat ni terhadap dakwah Nabi. Nabi bangun malam-malam. Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, satu hari Nabi telah bangun. Satu hari Nabi telah bangun. Nabi telah bersalat. Selesai Nabi salat, Sayyidatuna Aisyah kata, aku telah berbisik kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Malam-malam Nabi bukan macam malam-malam saya. Malam-malam saya sejenak dengan tidur. Malam-malam saya sibuk dengan segala mimpi-mimpi. Malam-malam saya keletihan, tak sempat nak bangun. Hari ini Allah Ta'ala pilih kita dalam Ramadan. Mudah kita bangun tengah malam dalam Ramadan. Bukan sebab sahur. Orang kata, Ustaz, Ramadan boleh lah senang nak bangun sebab sahur. Tuan-tuan, ibu-ibu, bonda-bonda dirahmati Allah Ta'ala, bukan. Mudahnya kita bangun dalam Ramadan kerana keberkatan yang ada pada Ramadan. Sebab tu inilah masa latihan. Inilah masa kita nak hadirkan hati kita supaya kekuatan dalam Ramadan yang kita bawa ada 11 bulan yang seterusnya lepas bulan Ramadan. Bukan makna bangun sahur, bangun bermunajat bertengah malam yang hanya pada bulan Ramadan. Tak. Istiqamahnya kita kepada bulan-bulan yang lain menunjukkan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bangun malam-malam tu. Nabi SAW selesai doa. Sayyidatuna Aisyah datang bisik kat telinga Nabi, ya Rasulullah, doakan saya. Nabi turun dekat tangan Nabi. Nabi doa apa? Nabi doa, Allahumma ghafir lil Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, ampunkan dosa Aisyah sebelum dan selepas. Yang zahir, yang batin, yang nampak, yang tak nampak. Wahai Allah, ampunlah semua dosa Aisyah. Sayyidatuna Aisyah, isteri Nabi. Bila dengar Nabi doakan keampunan untuk dia, begitu kegembiraan. Dia telah bangun melompat, berlari daripada penjuru rumah ke penjuru rumah yang lain. Nabi tanya kepada Aisyah, ya Aisyah, apakah kamu gembira dengan doa yang aku bacakan kamu tadi? Aisyah radhiyallahu anha kata, ya Rasulullah, siapa-siapa pun akan gembira kalaulah itu doa yang Tuhan bacakan untuk mereka. Nabi SAW senyum tengok isteri Nabi. Nabi kata, wahai Aisyah, ketahuilah, inna hadhihi da'wati lil ummati fi kulli salah. Kalau kamu nak tahu Aisyah, inilah doa yang aku baca untuk setiap daripada umat aku pada setiap malam-malam aku. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Setiap malam Nabi doa keampunan untuk kita semua. Nabi tak berhenti doa untuk kita semua. Walaupun kita tak bangun, walaupun kita tidur, walaupun kita nyenyak, walaupun kita mimpi, walaupun kita sibuk dengan segala keadaan, kesibukan kita. Nabi SAW tak boleh tidur kerana dosa yang akan dilakukan oleh umat. Nabi SAW tak boleh tidur atas keadaan dosa kita. Macam mana Nabi nak tidur? Ada lagi yang tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu, benar-benar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat kita bangun berpuasa pada pagi ni, kita sibuk untuk bersahur pada pagi ni. Ibu-ibu ketahuilah, 7 bilion manusia sedang hidup dengan kita di saat dan ketika ni. 5 bilion, dekat 6 bilion manusia belum mengenal siapa dia Allah. Kalau malam ni Allah buat keputusan untuk kiamatkan dunia ni. Kalau malam ni Allah buat keputusan untuk hancurkan dunia ni. Agak-agaklah 6 bilion manusia tu akan pergi mana semua. 6 bilion manusia yang tak beriman pada Allah akan pergi mana semua. Mereka akan mati. Mereka akan masuk dalam neraka kerana mereka tak beriman kepada Allah. Ini yang merusingkan Nabi kita. Ini yang menjadikan Nabi bangun setiap malam. Ini yang menjadikan Nabi doa tak berhenti. Kata Sayyidatuna Aisyah, ada satu malam tu Nabi bersalat. Lepas Nabi baca Fatihah, Nabi telah baca satu ayat Al-Quran yang pernah dibaca oleh Nabi Isa AS. In tu'alibhum fa'innahum ibaduk wa in taghfir lahum فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Nabi menangis, Nabi tuih ulang-ulang ayat ni. Nabi menangis, Nabi tuih ulang-ulang ayat ni. Nabi rukuk dalam rukuk Nabi. Setelah Nabi baca tasbih, Nabi doa lagi. إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Nabi doa lagi. Nabi sujud. Lepas baca tasbih, Nabi doa lagi. إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ
وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Apa yang Nabi doa? Apa yang Nabi tangiskan? Apa yang Nabi rungsingkan? Apa yang Nabi risaukan? Nabi doa satu benda yang sangat mahal. In tu'adzibahum, sesungguhnya wahai Allah, sekiranya kau nak seksa mereka, fa innahum ibaduk, maka sesungguhnya mereka hanyalah hamba-hamba Engkau wahai Allah. Maknanya kau boleh seksa engkau. Wa in taghfir lahum, tapi kalau kau ampunkan maka oleh Allah, innaka antal azizul hakim, engkau lah Tuhan yang maha agung, engkau lah Tuhan yang maha bijaksana. Nabi menangis, Nabi teringatkan kita semua. Tak kala Nabi berdoa, sayup mata Nabi memandang kita semua yang hadir pada malam ni, setiap daripada umat Nabi SAW. Nabi menangis untuk umat ni. Sebab tu tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana malam-malam kita nak dibandingkan dengan malam-malam Nabi? Tak ada malam yang berlalu pada malam Nabi. Malaikat Nabi akan nangis untuk umat. Nabi tak boleh tidur kerana umat. Nabi SAW fikir, kalau Nabi SAW tidur tak berdoa, macam mana keadaan umat ni kat akhirat nanti? Tak putus-putus doa, tak putus-putus tangisan ni, tak putus-putus kehendak hidayat daripada Nabi. Nabi doa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun umat ni nyenyak tidur. 1400 tahun yang lalu, Nabi SAW tak boleh tidur untuk umat. Itu adik ibu benda-benda dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dulu pernah mengajar anak-anak istimewa autism. Anak istimewa, anak-anak autism. Mereka ni kalau tengok dunia, mereka tak nampak macam kita. Anak-anak autism kalau mereka melihat dunia, mereka tak nampak dunia macam kita nampak. Ada satu orang ulama, dia cerita berkenaan dengan satu orang ibu. Dia ada anak autism seorang. Anak autism tu dia nampak api. Dia nampak api, dia berlari nak pergi terjun api tu. Dia berlari nak pergi terjun api tu sebab dia nampak api tu menari-nari. Api tu dia nampak macam menari-nari. Jadi apa yang dia buat? Dia nak lari, nak pergi masuk api, nak peluk api tu. Ibu dia sedar, ibu dia nampak, ibu dia kejar dah. Ibu dia sampai kat dia, ibu dia peluk dia. Ibu dia faham kalau tak diselamatkan anak ni, dia jatuh api terbakar dah. Habis, mati mungkin. Jadi ibu tadi buat apa? Ibu tadi tu lah pegang dia, anak tadi, anak yang autism tadi, ibu dia peluk dia kuat-kuat. Ibu dia peluk kuat-kuat. Anak tadi tak faham. Anak tadi tak tahu. Anak tu ingat api tu benda apa, bunga menari-nari. Jadi apa anak tu buat? Anak tu pukul ibu dia. Anak tu suruh ibu dia lepas. Sebab anak tu nak pergi ke api tu. Ibu dia tahu kalau dia lepas, pasti budak tu akan jatuh dalam api. Budak tu akan terbakar. Anak dia akan mati mungkin. Jadi ibu dia makin peluk dia kuat. Dia tak faham. Dia pukul lagi ibu dia. Dia capai kayu, dia pukul kepala ibu dia. Berdarah kepala ibu tu. Apakah ibu tu lepas? Tak. Walaupun berdarah, ibu tu tak lepas. Ibu tu terus peluk lagi. Ibu tu tahu kalau lepas, masuk api tu, habis anak ni. Mudarat anak ni, sakit anak ni. Ibu tu terus peluk anak ni, peluk anak ni, peluk anak ni, peluk anak ni. Walau nak pukul ibu dia, pukul ibu dia. Ibu-ibu, benda-benda dirahmati oleh Allah Ta'ala, kata para ulama, macam tu Nabi kita SAW. Nabi peluk kita semua. Nabi peluk kita semua. Nabi tak lepas kita. Nabi tak lepas kita. Nabi tahu kalau Nabi lepas kita akan jatuh api tu. Tapi berapa ramai orang yang dah pukul Nabi. Mereka sakitkan hati Nabi SAW. Mereka tinggalkan sunnah, caci sunnah seolah-olah sunnah tu tak ada nilai. Hari ini salah siapa? Kita jangan pernah salahkan umat ni. Allah Ta'ala bagi sikit kefahaman pada saya, pada kita semua yang duduk dalam majlis pada malam ni. Hakikatnya untuk kita bangunkan dengan kerisauan Nabi SAW, pegang tangan umat ini dengan kasih sayang. Kalau Nabi tinggalkan kita, habis kita. Nabi SAW tak pernah tinggalkan kita walaupun di hujung-hujung hayat Nabi SAW. Nabi berada di Arafah ketika Hajjatul Wada'. Nabi angkat tangan Nabi 6 jam di Arafah. Nabi tak berhenti doa. Apa dia Nabi doa? Ya Allah, Ya Rabbi ummati ummati. Ya Rabbi ummati ummati. Ya Allah umat aku, umat aku. Begitu kerisauan Nabi SAW pada umat ni. Bukan hanya kita yang beriman dah. Ni yang kafir ni. Berapa Ramadan dah lalu daripada kehidupan kita. Dah puluh Ramadan dah lalu dalam kehidupan kita. Macam mana jiran-jiran kita yang belum Islam. Ramadan bukan hanya untuk kita. Ramadan untuk mereka semua. Ramadan untuk seluruh manusia. Setiap daripada umat ni Tuhan ni adalah Allah. Setiap daripada umat ni Tuhan adalah Allah. Hari ni kita tengok orang bukan Islam. Kita kata, dia bukan Islam. Kalau Nabi ada dengan kita, apa lagi Nabi buat?
Sebab tu ibu-ibu benar-benar dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau ada nama orang kawan-kawan kita yang belum Islam, ambil nama mereka, tulis. Setiap malam kita bangun, kita doa, kita nangis, kita sebut nama mereka. Ya Allah, kesian mereka ni. Ya Allah, kesian. Kesian dengan Ching ni. Ya Allah, kesian kat dia. Dia baik, ya Allah. Kadang-kadang lebih baik daripada aku. Anak-anak dia semua baik-baik, ya Allah. Kadang-kadang dia bagi sedekah, kadang-kadang dia bagi derma, kadang-kadang dia buat baik, tapi dia tak ada iman. Kalau dia mati, neraka sampai bila-bila. Ini yang Nabi Rusi, Nabi risau untuk umat. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu keadaan yang Nabi SAW inginkan kepada kita semua. Dan inilah keadaan yang hadir pada seluruh daripada isteri-isteri Nabi dan seluruh para sahabat ridwanullahi ajma'in. Malam mereka dengan kenikmatan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam mereka dengan kenikmatan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Taala, kita bangun malam-malam ni walaupun dalam keadaan ni pukul 4.30 pagi ni. Saya sebut dekat kawan-kawan ni ada kuliah malam pagi ni pukul 4.30 pagi. Mereka terkejut. Pukul 4.30 pagi. Dan semalam saya ada tazkirah dekat surau. Dia tanya, esok kuliah kat mana? Pagi esok. Saya kata, online. Online? Pukul apa? Pukul 4 pagi. Pukul 4 pagi. Ada siapa nak dengar pukul 4 pagi? Orang yang mencintai Allah macam ibu-ibu semua. Sanggup walaupun pukul 4 pagi. Masya Allah. Ini tanda cinta. Ini tanda cinta. Apa tanda cinta? Tanda cinta. Mereka bukan kenyenyakan mereka, kenikmatan kehidupan mereka bila mereka dapat bersama dengan kasih mereka. Mendengar kisah kehidupan, kecintaan, kekasih mereka menjadi asbab hilang mengantuk mereka. Kita kalau ada orang yang kita minat, kita kadang-kadang bawa kereta mengantuk, sampai kat traffic light, tiba-tiba dalam keadaan mengantuk macam tu, ada anak kita kejut ni, Aaron Aziz kat sebelah, Aaron Aziz. Kita memang minat Aaron Aziz sebelah. Masya Allah. Terus tengok, Aaron Aziz. Hilang mengantuk sebab apa? Aaron Aziz kat sebelah. Itu baru dengar nama Aaron Aziz. Dan tuan-tuan, perempuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta maaf. Malam-malam anak-anak kita, malam-malam kita macam mana? Kita kadang-kadang, saya minta maaf, kita salah meletakkan idola dalam rumah tangga kita. Sehingga kan kadang-kadang anak kita, ahli keluarga kita salah cinta, salah bagi cinta. Sebab tu kita kena didik keluarga kita. Bagi tahu bahawa kita punya tau. Kita siapa punya? Allah punya. Kita ni Allah punya. Keluarga kita Allah punya. Suami kita Allah punya. Isteri kita Allah punya. Anak-anak kita Allah punya. Mak ayah kita Allah punya. Bila Allah bagi, Allah boleh bagi. Bila Allah ambil, bila Allah boleh ambil. Jadi bila kita merasakan semua ni Allah punya, maka kita tak akan kecewa. Kerana orang yang seringkali susah nak bagi dekat orang apa yang dia ada sebab dia rasa dia punya. Sebab tu tuan-tuan, ibu-ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada guru kita dulu, nama dia Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Dia salah seorang daripada ulama cukup besar, muhaddisin di India. Dia lahir di India. Dia keturunan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dia wafat dekat mana? Dia meninggal di bumi Madinah. Kalau masuk dalam Jannatul Baqi' di Madinah tu, tengok sebelah kanan ada tembok, di depan tembok tu makam Fatimatul Zahra. Isterinya, Isterinya Sayyidina Ali, anaknya Rasulullah SAW. Belakang tembok tu ada kubur. Kubur tu ialah kubur Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Siapa dia? Maulana Zakaria ni, ibu-ibu kalau kat rumah ada kitab Fadail Amal. Kitab Fadail Amal tu, penyusun dia siapa dia? Syekh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Macam mana dia dididik? Macam mana boleh jadi muhaddisin yang cukup hebat? Hafal ratus ribu hadis. Macam mana boleh jadi macam ni cerdik? Macam mana boleh jadi macam ni hebat? Diceritakan, dia sendiri cerita. Ayah dia juga satu orang ulama, Syekh Maulana Yahya Al-Kandahlawi. Setiap hari ayah dia akan sibuk mengajar, akan bertemu dengan umat, akan mengajar hadis kepada umat. Satu hari, kata Maulana Zakaria, masa tu umur aku 4 tahun. Tahun tu, birthday aku dapat hadiah bantal. Jadi hari tu, ayah aku balik dalam keadaan penat. Ayah aku ketuk pintu, Assalamualaikum. Aku buka pintu, Waalaikumsalam. Aku cepat-cepat ambil bantal yang hadiah aku dapat hari jadi tu. Aku berlari ke ayah aku. Sampai ke ayah aku cakap, ya. Ni bantal saya. Ambil sandal bantal saya. Dekat sandal dekat bantal saya. Ayah dia Maulana Yahya, bila dengar Maulana Zakaria cakap macam tu, dia lempang muka Maulana Zakaria. Masa tu Maulana Zakaria umur berapa tahun? Baru umur lebih kurang 4 tahun. 4 tahun masa tu. Kata Syekh Maulana Zakaria ketika dia ceritakan peristiwa ni kepada pelajar-pelajar dia kata, ketika aku menceritakan kepada kalian, ayah aku tampar aku
masih lagi aku merasakan dengungan tamparan tu kat telinga. Ish, kenapa ayah dia tampar dia? Dia punya seronok ayah dia balik tadi. Dia bawa bantal pula bagi nak selesakan ayah dia suruh ayah dia sandar. Kenapa ayah dia tampar dia? Tuan-tuan, ibu-ibu, benda-benda yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kenapa ayah dia tampar? Sebab ketika dia berlari sampai ke ayah dia kata, ayah, ni ambil ni, bantal saya, bantal saya. Ayah dia tampar. Ayah dia kata, wahai Zakaria, kamu siapa? Nak mengatakan bantal ni kamu punya. Wahai Zakaria, tak ada apa dalam dunia ni kita punya melainkan semua Allah punya. Hatta bantal ni Allah Ta'ala bagi pinjam. Allah, ini kefahaman yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi daripada didikan agama yang ada dalam rumah. Ini yang tak ada pada kita. Ini yang tak ada pada rumah tangga kita. Sebab tu, rumah tangga kita, saya sendiri minta maaf. Rumah tangga kita kadang-kadang dididik oleh drama-drama TV. Channel-channel. Dididik oleh filem-filem. Drama-drama. Sehingga akhirnya ahli keluarga kita pun dah jadi macam watak drama dah. Anak-anak dah macam kartun dah. Sebab hari-hari tengok kartun. Dan suami pula hari-hari tengok Hindustan. Dah jadi macam hero Tamil. Isteri kadang-kadang hari-hari nak tengok cerita Korea. Dah jadi macam watak drama Korea. Sikit-sikit nak touching, sikit-sikit nak touching. Allahu Akbar. Bagaimana Nabi bentuk dan didik ahli keluarga Nabi SAW. Nabi membentuk dan mendidik ahli keluarga Nabi untuk iman menjadi keutamaan. Kalau Nabi tersilap dalam didikan Nabi, cepat-cepat Allah akan tegur Nabi SAW. Nabi sayang semua ahli keluarga Nabi. Nabi sayang semua. Hatta Nabi telah membentuk hati mereka untuk hanya mentauhidkan Allah. Walaupun mereka susah, walaupun mereka lapar, walaupun mereka sakit. Di dalam hayatus sahabah diceritakan, ibu-ibu ayah sekalian, benda-benda yang dirahmati oleh Allah. Siapakah tetamu yang paling kerap yang ziarah rumah Nabi SAW? Ini soalan cukup cemas ni pagi-pagi ni. Siapa tetamu yang paling kerap ziarah rumah Nabi? Siapa tahu? Siapakah tetamu yang paling kerap datang ziarah rumah Nabi SAW? Masya Allah. Siapa boleh jawab soalan ni pagi-pagi ni? Abu Bakar. Okay, Masya Allah. Sayyidina Abu Bakar itu secara zahir dia, itu di kalangan para sahabat. Jibril. Jibril. Okey, itu malaikat. Okay, Masya Allah. Okey. Ibu-ibu, bunda-bunda yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kalau nak tahu siapakah tetamu yang paling kerap hadir ziarah rumah Nabi, tahu tak siapa? Kelaparan. Kelaparan yang paling kerap jenguk rumah Nabi SAW. Itulah tetamu yang paling kerap singgah dalam rumah Nabi. Sahabat lapar ketika gali parit khandak. Mereka ikat batu kat perut mereka. Mereka kata, kena beritahu Nabi ni. Nabi tak tahu yang kami lapar ni. Mereka pergi kat Nabi SAW, mereka telah angkat perut mereka. Mereka kata, ya Rasulullah, kami lapar ya Rasulullah. Nabi tak cakap apa. Nabi angkat baju Nabi, ada dua ketul batu. Nabi lagi lapar pada para sahabat. Nabi seringkali balik rumah. Kalau Nabi tanya isteri-isteri Nabi, ada makanan apa hari ni? Mereka kata tak ada. Kata Nabi, kalau tak ada tak apa, aku puasa hari ni. Allah. Tuan-tuan, ibu-ibu semua, kalaulah tak ada Ramadan dalam kehidupan ni, kalaulah tak ada perintah puasa sebulan Ramadan, agak-agak bila kita berhenti makan? Bila kita berhenti makan? Mungkin ibu-ibu alhamdulillah dalam majlis ni biasa puasa 6, biasa puasa Ayyamul Bid, biasa puasa Isnin Khamis. Tapi berapa ramai orang yang tak pernah peduli pun dengan puasa-puasa sunat. Kalaulah Allah tak meletakkan kefarduan puasa ni pada kita, agak-agak bila umat dia berhenti makan, Allah sengaja memberikan sebulan puasa ni supaya kita mengundang tetamu yang sering kali diundang dalam rumah Nabi masuk dalam rumah kita. Sebab tu maksud daripada Ramadan ni bukan untuk kenyang. Sebab tu orang Jepun pelik. Saya tengok ada satu kajian di Jepun, mereka bentangkan tentang kebaikan puasa yang diamalkan oleh orang Islam. Mereka yang bincang ni semua orang bukan Islam. Tapi ada satu statement yang saya terkejut, yang semua orang terkejut pasal tu. Dia kata orang Islam berpuasa tapi berat badan mereka bertambah. Saya kata alamak, aduh. Jadi orang-orang yang ada kat situ pun, orang Jepun pun muka melopong semua. Orang Islam puasa, tapi macam mana berat mereka boleh bertambah? Jadi yang pembentang tadi kata apa? Sebab mereka puasa di siang hari. Jadi waktu berbuka tu, mereka makan, cover balik. Seolah-olah mereka nak cover balik semua yang lapar-lapar tadi. Makan sungguh-sungguh. Sampai akhirnya berat tambah lagi teruk pada bulan Ramadan. Allah. Sebenarnya, apa yang Nabi SAW dan Allah Ta'ala inginkan daripada Ramadan kita? Ramadan memang Allah nak kita lapar. Memang Allah nak tetamu yang lapar tu, kelaparan tu masuk dalam rumah-rumah kita. Supaya rumah-rumah kita dapat suasana macam rumah Nabi SAW. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam kitab Al-Khusyu' fi Salah,
pada bab yang terakhir dalam riwayat kisah, diceritakan Nabi SAW hari itu dengan Sayyidina Jibril AS bertadarus Al-Quran. Itu kebiasaan Nabi. Setiap tahun Nabi akan bertadarus Al-Quran dengan Sayyidina Jibril AS. Dan ketika mana Nabi duduk dengan Jibril, tiba-tiba turun. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاء, langit terbelah. فَنَزَلَ malak, satu malaikat telah turun. Malaikat itu berdiri di antara Jibril AS dengan Rasulullah SAW. Kelihatan Jibril menjadi makin kecil, makin kecil, makin kecil. Jibril diceritakan allamahu syadidun quwa. Beliau Jibril ialah malaikat yang mengajarkan kepada Nabi wahyu yang syadid, yang kuat. Tapi bila malaikat tadi turun berada di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Jibril, tiba-tiba Jibril makin kecil, makin kecil, makin kecil. Kenapa keadaan macam tu? Jibril seolah-olah ketakutan. Maka malaikat yang turun tadi telah beritahu, wahai Muhammad, aku adalah utusan daripada Tuhan kamu. Aku hadir untuk memberikan kepada kamu dua pilihan. Pilihlah di antara satu, menjadi Nabi yang kehidupan sebagai raja ataupun menjadi Nabi yang menjadi kehidupan sebagai hamba. Maka Nabi SAW bila dibentangkan dua ni, Nabi tak jawab. Nabi tengok pada Jibril AS. Jibril bagi isyarat, pilih yang nombor dua, pilih yang nombor dua. Jadi yang Nabi yang kehidupan dia sebagai hamba. Maka Nabi kita SAW telah memilih menjadi Nabi yang kehidupan dia sebagai hamba. Sejak daripada itulah kata Sayyidatuna Aisyah. Setelah berperistiwa inilah kata Sayyidatuna Aisyah, ma syabi'alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ghubzin sya'irin yawmaini mutatabi'an hatta ghubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidatuna Aisyah lepas pada peristiwa ni, aku tak pernah tengok keluarga Nabi kenyang 2 hari berturut-turut, walaupun daripada roti yang diperbuat daripada barli, sehinggalah Nabi SAW wafat. Allah, Nabi lapar hari-hari. Dan Nabi tak pernah cerita kat siapa-siapa tentang kelaparan Nabi. Satu hari disebut dalam kitab Hayatus Sahabah, disusun oleh Syekh Maulana Yusuf Al-Kandahlawi, anak saudara kepada Syekh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Satu ulama yang cukup hebat, pengarang pada kitab Hayatus Sahabah 3 jilid yang mengisahkan kehidupan para sahabatnya baginda Nabi SAW. Diceritakan pada jilid yang ketiga berkenaan sebuah kisah. Sayyidatuna Fatimah Zahra ditangi oleh suami dia Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata, wahai Fatimah, lapar kita hari ni. Boleh tak kalau kamu pergi, wahai Fatimah, ke rumah Rasulullah, kalau ada sikit makanan untuk Rasulullah bagi pada kita. Rumah Fatimah Zahra dan rumah Nabi sebelah-sebelah. Jadi tengah hari itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu beritahu pada Fatimah yang lapar sangat. Sayyidina Ali lapar, Hasan lapar, Husin lapar, Fatimah pun lapar. Ketika tu Fatimah Zahra pun mentaati apa yang diperintahkan oleh Sayyidina Ali. Dia pun keluar rumah dia, pergi rumah Nabi SAW. Dia ketuk rumah Nabi. Nabi dengar ketukan tu, Nabi kata, hadha ladaqu Fatimah, ni ketukan Fatimah ni. Dia datang pada waktu yang tak biasa dia datang. Mesti ada benda penting. Maka Ummu Aiman telah buka pintu. Ternyata Fatimah Zahra masuk ke dalam rumah Nabi. Lantas Fatimah Zahra kata, ya Rasulullah, innal malaikah ta'amuhum bitahlili wa tasmidi wa tahmid wa tahmidi tahlil tasbih tahmid ma ta'amuna. Apa makanan kita wahai ayah? Nabi dengar saja perkataan Sayyidatuna Fatimah Zahra, Nabi dah faham. Fatimah datang lapar ni. Maka Nabi kata, wahai Fatimah, ketahuilah, rumah Nabi ni 30 hari dah berlalu langsung tak berasak. Nabi tak masak-masak lagi. Sebulan dah Nabi tak masak. Maka bila Nabi cakap macam tu, Fatimah Zahra dengar, dia pun Allahu Akbar, nak macam mana? Nabi pun tak ada makanan. Tapi Nabi kata, wahai Fatimah, tadi ada satu orang sahabat datang, bawa 5 ekor kambing pada aku. Kalau kamu nak, ambillah bawa balik kambing-kambing tu. Tapi dalam masa yang sama tadi pun Jibril AS datang pada aku. Dan Jibril telah mengajarkan kepada aku 5 kalimah. Kalau kamu inginkan, akan aku ajarkan 5 kalimah ni pada kamu. Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha bila dengar 5 kalimah ni, apa dia kata, ya Rasulullah, 5 kalimah yang diajarkan oleh Jibril, ajarkan kepada aku ya Rasulullah, alimuni, ajarkan aku ya Rasulullah. Ibu-ibu sekalian, tengok macam mana didikan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu, hubungan mereka dengan Allah, bukan hanya menghilangkan mengantuk mereka, tapi juga menghilangkan kelaparan mereka. Nabi kata, wahai Fatimah, kalau macam tu, jangan pernah tinggal baca 5 kalimah. Setiap kali doa,
Kita mulakan dengan 5 kalimah. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. 5 kalimah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Fatimah Zahra dapat 5 kalimah ni, berlari balik rumah, terlupa kelaparan dia, terlupa kambing-kambing yang dibentangkan oleh Nabi tadi. Sampai di rumah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah nampak isteri dia balik. Sayyidina Ali tanya, "Ya Fatimah, wahai Fatimah, apa yang kamu buat balik pada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi? Apa yang kamu buat balik pada rumah Nabi?" Kata Sayyidatuna Fatimah, wahai Ali, zahabtu lid dunya wa ataitu bil akhirah. Tadi aku pergi nak dapatkan dunia, tapi sekarang aku buat balik akhirat, wahai Ali. Aku buat balik akhirat, wahai Ali. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah bila dengar isteri dia cakap macam tu, kata Sayyidina Ali, Allah, wahai Fatimah, sesungguhnya hari demi hari berlalu daripada kehidupan kamu. Inilah hari yang paling aku sayang pada kamu, dan inilah hari yang paling aku cintai pada kamu, wahai Fatimah. Ibu-ibu, bonda-bonda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beginilah hari-hari mereka. Beginilah kehidupan mereka. Mereka melihat dunia, sayup mata mereka melihat ke negeri akhirat. Malam-malam mereka menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam-malam mereka merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam-malam mereka dengan tangisan keampunan dosa bukan hanya untuk diri mereka, tapi untuk seluruh umat ni. Untuk seluruh umat ni. Hari ni kita nak hadirkan, kita nak hidupkan malam-malam kita seperti mana malam-malam mereka. Malam-malam Ramadan kita dan setelah kita Ramadan kita. Untuk kita bangun bermunajat kepada Allah dengan tangisan, dengan air mata. Sebab tu kata para ulama, dua perkara yang paling mustajab pada dia, 2 tangan yang diangkat pada jam 2 pagi dengan 2 aliran air mata, bersama dengan 2 keadaan pengharapan, takut dan harap kepada Allah, akan menurunkan, akan menghadirkan rahmat Allah mencurah-curah pada kita. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala sebut dalam sebuah hadis kursi daripada Nabi kita SAW, bahawa Allah Ta'ala firman dalam hadis kursi ni, fi kulli laylah, fi akhiril layl, pada setiap malam, di akhir-akhir malam ada 3 soalan Allah tanya pada hamba dia. Di saat tu, rahmat Allah paling mencurah-curah. Allah tanya yang pertama, hal min ta'id, ada tak siapa-siapa tak malam ni nak taubat? Ada tak siapa-siapa malam ni nak taubat? Aku sedang menantikan untuk dia, taubat dia untuk aku terima. Hal min mustaghfir, ada tak siapa-siapa yang minta ampun kepada aku, yang nakkan keampunan aku? Kata Allah, aku sedang menanti untuk mengampunkan dosa dia. Hal min zihajih, ada tak siapa-siapa yang ada hajat, yang nak aku penuhi hajat dia? Maka mintalah segala-galanya, pasti akan aku sempurnakan hajat-hajat tu. Bukan hanya pada malam Ramadan, bukan hanya pada malam Lailatul Qadar, tapi pada setiap malam, kata Nabi, di akhir-akhir malam. Inilah 3 soalan yang Allah bentangkan kepada kita. Di mana kita? Di mana umat? Kita bangun di saat tak ada satu raja pun nak dengar rintihan daripada rakyat dia. Tak ada satu menteri pun nak dengar laporan daripada rakyat dia. Tak ada satu orang pun yang nak sedia dengar untuk bantu orang lain di tengah-tengah malam. Di saat itu Allah mendepakan rahmat dia. Allah mendepakan kehendak keinginan dia kepada seluruh hamba-hamba dia. Mana hamba-hamba yang berdosa yang nak bertaubat, sini aku sedang tunggu untuk menyempurnakan taubat dia. Di mana hamba-hamba yang sibuk dalam keadaan kelalaian dia yang nak minta ampun, sini aku sedang menunggu untuk menghadirkan, untuk menyempurnakan keampunan untuk dia. Siapa-siapa yang ada masalah yang belum lagi selesai, ada masalah yang belum lagi dapat disempurnakan, ni kata Allah, pada malam ni aku hadir, aku sedang tunggu untuk menyempurnakan segala hajat-hajat yang dia minta. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah malam-malam yang berlalu. Inilah malam-malam daripada Ramadan kita yang sedang kita berlatih, yang untuk kita belajar-belajar nak bangun malam-malam supaya pagi 11 bulan yang berturutan, malam-malam tu seperti mana-mana malam Ramadan, seperti mana malam-malam Ramadan. Bukan hanya majlis munajat kita malam ni, tapi pada seluruh malam-malam yang akan hadir setelah pada malam-malam ni, kita bangun menangis, kita doa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala bentuk malam-malam kita seperti mana malam-malam Nabi SAW. Saya nak tutup dengan sebuah peristiwa yang berlaku bukan zaman dulu, ni zaman yang baru-baru ni.
ada satu orang lelaki daripada Mesir. Ada satu orang lelaki daripada Mesir. Dia ni Allah Subhanahu Wa Taala sibukkan dia dengan pekerjaan dia. Satu hari tu dia telefon ayah dia. Dia kerja dekat kelab golf. Dia kata kat ayah dia, ayah, boleh tolong tak? Saya ni nak menikah. Saya nak menikah. Boleh tak ayah tolong carikan jodoh untuk saya? Ayah dia kata, ayah pula cari jodoh untuk awak. Awak yang nak kahwin kan? Awak yang nak kahwin, awak carilah jodoh sendiri. Dia kata, ayah saya sibuk sangat. Saya tak sempat nak cari jodoh. Ayah carilah siapa-siapa yang ayah rasa bagus untuk saya. Ayah tolonglah cari. Maka tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ayah dia ni orang saleh. Ayah dia pun cari. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis, kebiasaan wanita dinikahi kerana 4 perkara. Kecantikan dia, harta dia, keturunan dia dan agama dia. Fasfir bizatiddin taribat yadak. Pilihlah yang ada agama, yang lain akan sempurna, kata Nabi SAW. Maka ayah tadi pilih yang paling baik agama dia. Di kalangan semua wanita-wanita, ayah dia pilih yang paling baik agama dia, akhlak dia, kehidupan dia. Dan dia ni pakai burdah pula. Jadi hanya nampak patah je lah. Dan hari tu pun tiba, dia pun kata, ayah dah jumpa calon tak untuk saya? Ayah dia kata, dah jumpa dah. Kamu baliklah, meh tengok dulu. Kalau kamu setuju, kita teruskan perkahwinan ni. Kalau kamu tak setuju, tak ada masalah. Kita cari yang lain. Anak tadi kata, ayah pilih siapa pun tak apa, tak ada masalah. Saya akan kahwin je dengan orang tu. Tak apa, tak payah tengoklah. Allahu Akbar. Kahwin ni bukannya cabutan bertuah. Jadi kahwin ni, adat dalam merisik ni, kita tengok muka. Kalau setuju, bismillah. Kalau tak setuju, tak ada masalah. Beritahu yang tak setuju. Tapi lelaki tadi punyalah yakin dengan bapak dia. Apa yang dia buat? Dia kata, ayah dah. Ya, ayah pilih tu lah. Saya menikah jalan dengan dia. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi apa yang berlaku? Maka hari perkahwinan pun berlangsung. Lelaki tadi pun dinikahkan oleh wanita yang dicari oleh ayah tadi. Dengan purdah dia, dengan tak nampak wajah dia, hanya nampak mata dia. Akhirnya malam pertama, lelaki ni excited nak jumpa dengan isteri dia. Pada malam pertama, tak ada tengok muka isteri dia. Maka dia pun bagi salam, ketuk pintu nak masuk bilik. Dia pun bagi salam, Assalamualaikum, dia buka pintu. Isteri pun dah tunggu dah dekat dalam bilik. Dalam keadaan ialah dalam bilik, tak pakai tudung, tak pakai purdah. Dan malam pertama nak jumpa dengan suami, punya seronok sangat. Dan bila dia duduk dekat sebelah isteri dia, dia tengok muka isteri dia, Allah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, apa ni ayah, tak cantiknya, tak cantik langsung. Allah, pada dia, yang ayah dia pilih ni memang tak cantik. Ibu-ibu, benda-benda yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, cantik ni subjektif. Cantik ni subjektif. Ada orang tengok macam ni cantik. Orang tengok macam ni cantik. Tapi pada dia, apa yang ayah dia pilih tadi, wanita ni memang tak cantik langsung. Tak kenal langsung dengan dia. Allah, dia kata, apalah ayah aku pilih wanita macam ni. Allah, tak cantik langsung. Malam tu dia tidur, dia tak sentuh langsung isteri dia. Malam tu tidur, bihawala wajahahu ilal jidar. Dia pandang dinding. Tengok je dinding. Tak mau tengok muka isteri langsung. Tak mau tengok muka isteri dia. Isteri ni yang salihah, wanita yang ada agama, wanita yang jaga agama. Bila dia tengok suami dia tak layan dia, dia pun tak apalah bagi masa kat suami dia. Malam pertama suami tak layan dia, malam kedua suami tak layan dia, malam ketiga pun suami tak layan dia. Bapak mertua dia datang tanya, macam mana dengan suami kamu, anak ayah okey ke? Ni wanita yang cukup hebat iman dia, yang cukup hebat agama dia. Dia kata apa kat ayah dia, kat bapak mertua dia. Dia kata, ayah, Alhamdulillah, dia baik sangat dengan saya. Walaupun dia tak layan, tak cakap, tak sembang langsung. Dia kecewa, dia stres saya dia pilih wanita macam ni. Malam tu, dia bawa satu cawan air, dia pergi kat suami dia. Dia duduk sebelah suami dia. Dia kata, bang, saya tahu abang kecewa sebab saya tak cantik. Kalau ikutkan zahir saya, fizikal saya pun tak mahu menikah. Kerana saya tahu saya tak cantik. Tapi bang, saya dengar satu hadis, saya dengar satu riwayat yang menjadi asbab berkobar-kobar saya nak kahwin sebab saya nak sempurnakan hadis ni. Bang, kalau abang tak sayang saya, tak suka saya, benci saya, tak ada masalah. Cuma, boleh tak malam ni? Saya nak minta abang bangun dengan saya. Kita salat sama-sama. Saya dengar ada satu hadis Nabi sebut. Satu orang suami kejut isteri bangun tahajud. Isteri tak bangun, dia ambil air, dia pacik-pacik kat muka isteri. Ataupun satu orang isteri bangun tahajud. Dia kejut suami bangun tahajud. Suami tak bangun, dia ambil air, dia pacik-pacik dekat muka isteri. Allah merahmati keluarga ni, Allah merahmati keluarga ni, Allah merahmati keluarga ni. Bang, kalau abang tak suka saya, kecewa dengan saya, tak ada masalah. Cuma boleh tak abang bangun, kita solat tahajud sama-sama malam ni bang? Kita solat sama-sama. Moga Allah Subhanahu Wa Taala terima dan saya dapat sempurnakan hadis ni. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, dia pun lelaki yang saleh, dia pun lelaki yang soleh. Cuma dia kecewa dengan isteri dia. Tu je yang menyebabkan dia tak mau cakap, tak mau tengok langsung muka isteri tu. Tapi malam tu dia telah bangun, dia tekan perasaan dia ambil wuduk dan dia solat. Dan dia imamkan isteri dia solat tahajud malam tu. Dia angkat takbir Allahu Akbar.
Dia pun salat tahajud, dia baca Fatihah, dia baca surah. Selesai salat tahajud, dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai daripada salat tahajud, dia pun pusing belakang. Dia tengok muka isteri dia. Dia kata, Allahu Akbar. Demi Allah, aku tak pernah melihat mana-mana wanita yang cantik lebih daripada wanita yang sedang berada di belakangku sekarang ni. Cantiknya lah wanita ni. Ya Allah. Tiba-tiba saja Allah tukar hati dia, perasaan dia. Yang tadinya tak suka dekat isteri dia kerana tak cantik pada zahir dia, tak cantik pada pandangan mata dia. Pada awal dia hati tak suka, tetapi kerana menyempurnakan sunnah Nabi ni, kerana bangun salat tahajud sama-sama, Allah baiki hubungan rumah tangga ni. Bila bangun salat tahajud bersama-sama, munajat doa, menangis sama-sama, Allah Subhanahu Wa Taala baiki seluruh rumah tangga ni. Sebab tu nak baiki rumah tangga kita, masukkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masukkan sifat ahli keluarga Nabi dalam keluarga kita. Bangun tahajud, solat sama-sama, merintihlah, menangislah puas-puas di depan Allah. Bentangkan semua kepada Allah. Bentangkan kesedihan kita kepada Allah. Bentangkan kelemahan kita kepada Allah. Ceritakan segala susah payahan kita kepada Allah. Dan bentangkanlah segala syukur kita kepada Allah. Dan kita pusinglah. Dan ajaklah ahli keluarga kita bangun tengah malam. Doa sama-sama, nangis sama-sama, minta hidayat sama-sama, supaya di akhirat nanti kita pegang tangan, dapat melangkah masuk dalam syurga sama-sama. Moga Allah Ta'ala terima kita semua. Moga Allah Ta'ala berkati majlis kita pada malam ni. Walaupun kita tak jumpa bersua secara zahir, Allah Ta'ala suakan kita secara alam maya. Moga asbab daripada perkongsian pada malam ni menjadi asbab kebaikan untuk saya sendiri yang cakap, ibu-ibu, ayah-ayah yang mendengar semua, insya-Allah. Moga Allah Ta'ala terima kita. Kita doa sikit boleh? Dan semoga daripada akhir-akhir daripada pagi kita sama-sama doa, moga amin tuan-tuan dan puan sekalian, Allah Taala terima kita semua pada malam ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin. ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang sedang pandang kami, pandanglah kami macam dulu kau pandang Nabi dan para sahabat, ya Allah. Tak ada satu malam pun berlalu daripada kehidupan Nabi melainkan tangisan air mata yang sering kali membasahi pipi dan janggut Nabi, ya Allah. Nabi menangis setiap malam untuk umat ni. Nabi menangis untuk hidayat, ya Allah. Nabi menangis untuk keampunan, ya Allah. Ya Allah, ini pada jadi dengan umat ni. Umat ni tidur dengan dosa, ya Allah. Umat ni tidur dengan dosa, ya Allah. Umat ni tidur dengan dosa, ya Allah. Umat ni tidur tanpa pedulikan dosa, ya Allah. Umat ni tidur dengan maksiat, ya Allah. Pada malam Ramadan ada lagi yang berzina, ya Allah. Pada malam Ramadan ada yang minum arak, ya Allah. Pada malam Ramadan ada yang sibuk dengan kemaksiatan tanpa pedulikan kau, ya Allah. Ya Allah, tolong, ya Allah. Ampunkan dosa kami, ya Allah. Ampun dosa umat ni, ya Allah. Ampun dosa umat ni, ya Allah. Ya Allah, di hujung-hujung malam, di akhir-akhir malam, pada setiap malam kau dekat dengan kami, ya Allah. Rahmat kau mencurah-curah pada kami. Kau sedang hadir untuk menantikan kami, untuk menyempurnakan, untuk menerima segala doa dan taubat kami. Tolong, ya Allah. Tolong doa. Tolong, ya Allah. Tolong terima doa kami. Tolong terima taubat kami, ya Allah. Kami angkat tangan yang berlumuran dengan dosa ni, ya Allah. Kami tahu, ya Allah, kalau kau zahirkan segala dosa kami, pasti hitam timur dan barat. Hitam langit dan bumi dengan dosa ni, ya Allah. Tapi kami tahu kami sedang ketuk pintu rahmat keampunan Tuhan yang Maha Pengampun. Tolong ampunkan dosa kami, ya Allah. Ampun dosa isteri kami, ya Allah. Guru-guru kami kau, ya Allah. Sahabat handai kami, ya Allah. Khusus mak ayah kami, ya Allah. Kami tak pandai, ya Allah, menjadi anak yang saleh. Banyak perkara salah kami buat dengan mak ayah kami, ya Allah. Mereka telah mengorbankan segala kehidupan mereka untuk kebaikan kehidupan kami, ya Allah. Ya Allah, kami angkat tangan kami, ya Allah. Kami bukan anak saleh, ya Allah. Kami belajar dari saleh, ya Allah. Tolong ampunkan dosa mak ayah kami, ya Allah. Ampun dosa mak ayah kami, ya Allah. Sebagian besar telah pergi dan tinggalkan dunia ni, ya Allah. Ya Allah, kau luaskanlah kubur-kubur mereka, ya Allah. Malam-malam Ramadan dalam alam barzakh mereka, ya Allah. Kau mudahkanlah, kau ampunkanlah mereka, ya Allah. Wahai Allah, kami tak pandai nak doa, ya Allah. Wahai Allah, semua nama-nama yang kami baca tadi yang diuji dengan segala sakit, ya Allah. Kau ampunkanlah mereka daripada segala kesakitan. Kau bersihkanlah mereka dengan kesakitan tersebut. Kau sembuhkanlah mereka. Kau angkatkanlah darjat mereka, ya Allah. Kami tak pandai nak doa, ya Allah. Kami
Fikir macam mana keadaan malam Nabi, ya Allah, tak boleh tidur, ya Allah, sibuk fikir pasal hidayat umat ni, ya Allah. Betapa ramai lagi orang di keliling kami belum kenal Engkau, ya Allah. Kau bagilah hidayat kepada semua orang bukan Islam, ya Allah, supaya Ramadan berlalu pada kehidupan mereka dapat hidayat, mereka mengenal Engkau, ya Allah. Sujud-sujud mereka, ya Allah, sujud-sujud yang diredai, diterima oleh Engkau, ya Allah. Ya Allah, tolong terima umat ni, ya Allah. Apa Nabi SAW minta dalam doa Nabi untuk kebaikan umat ni, ya Allah, Kau terimalah. Apa Nabi SAW minta jauh daripada umat ni, bawa penyakit, bala, bencana, permusuhan, pergaduhan, Kau angkat dan jauhkanlah daripada kami, ya Allah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا وارحمنا انك على كل شيء قدير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Balik-balik pada puan moderator, insya-Allah. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Masya-Allah, alhamdulillah. Jazakumullah khairan jaza Ustaz di atas perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat dengan pimpinan munajat pagi ini. Semoga bertambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga malam-malam kita juga seperti malam-malam Nabi. Jadi sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan cintakan Rasulullah, kita hendaklah menjadikan perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai petunjuk dan ikutan dalam kehidupan kita, kerana baginda adalah insan yang selayaknya kita contohi dan teladani, kerana kita mengharapkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan munajat sahur kita setiap hari. Seterusnya program Ihad Ramadan kita hari ini tadarus satu hari satu juzuk bersama dengan asatizah. Hari ini kita bersama dengan sahabat Ustaz juga, Ustaz Zukri bin Abdul Jalil. Masya-Allah. Dengan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafil khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.